Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Yang berusaha Tuan Nazir Masjid Timbalan, serta bendahara para AJK yang dimuliakan dan dihormati imam yang memimpin solat maghrib sebentar tadi, yang mendoakan kita sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat, dan juga bila yang mengumandangkan azan menyuruh kita hadir ke masjid ini, dan juga siap yang mempersiapkan masjid menyambut kita semua, dan satunya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah, yang diridai Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana telah menganugerahkan kepada kita masa untuk kita hadir ke masjid. Masa itu anugerah Allah. Itulah masa emas dalam hidup kita, kerana masa itu berpandukan kepada masa harian Nabi. Harian Nabi ialah ulang alik ke masjid. Datanglah ke masjid seperti mana Nabi hadir ke masjid. Dan selalu diingatkan, masa kita hidup ini akan jadi rugi. Siapa yang tak akan rugi? Wal as, sesungguhnya manusia ini rugi dengan masanya, iaitu masa hidupnya. Siapa yang tak rugi? Iaitu orang beriman dan beramal soleh. Antara yang beriman dan beramal saleh itu ialah orang yang datang ke masjid seperti mana Nabi hadir ke masjid. Datanglah ke masjid kerana itu masa emas yang dianugerah oleh Allah SWT. Kerana pada masa ini adakah semua boleh hadir ke masjid? Yang boleh hadir itu adalah anugerah Allah. Bersyukur dapat bertemu kembali dengan tuan-tuan. Tajuk yang akan dikongsikan pada petang pagi ini ialah bab yang keempat. Tajuknya ialah sesuatu yang dapat mengingatkan kematian dan akhirat, dan akan menjadi zuhud serta membuat zuhud terhadap dunia. Sesuatu yang dapat mengingatkan kematian dan akhirat, dan perkara itu menjadikan kita zuhud terhadap dunia. Ada perkara nak diterangkan sini. Kalau kita lihat tajuk itu, apakah maksud yang dimaksudkan tajuk ini? Maksudnya kita hidup ini menuju kepada kematian. Kita hidup ini menuju kepada kuburan kita. Dan Allah ingatkan mati itu lebih besar daripada hidup. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Dan pada itu ada perkara yang Nabi ingatkan. Apabila kita ingat perkara itu, kita ingat kepada kematian kita. Ada perkara, kalau kita ingat perkara itu, kita ingat kepada kematian kita. Seperti kita lah, nanti bulan Ramadan kita akan set jam alam, jam dering kita. Apabila jam itu berdering, kita tahu waktu itu untuk bersahur. Bunyi saja jam berdering, itu tanda bersahur. Begitulah dengan perkara ini. Manusia ini lupa kepada kematian. Dengan itu diletakkan satu tanda. Kalau ingat kepada itu, dengan sendirinya ingatlah kepada kematian. Seperti kita lah, makan dan minum tak boleh dipisahkan. Kalau makan, mestilah nak minum. Begitulah yang lain. Kalau berjalan, nak pakai kasut ataupun selipar. Begitulah juga dengan perkara ini, tak boleh dipisahkan antara ini dengan kematian. Dan kalau kita ingat perkara itu, kita pun akan menjadi zuhud. Dan apa itu zuhud akan diterangkan nanti. Kita lihat di sini, diriwayatkan oleh Muslim bahawa Abu Hurairah berkata, Nabi berziarah ke kubur ibunya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menangis, dan orang-orang di sekitar baginda pun turut menangis.
Baginda bersabda, aku minta izin kepada Tuhanku untuk memohon ampunan baginya, tetapi dia, iaitu Allah, tidak mengizinkan aku. Lalu aku minta izin kepadanya untuk berziarah ke kubur ibuku, dan Allah, iaitu dia, yakni Allah, memberikan izin kepadaku. Oleh sebab itu, berziarahlah ke kubur kerana dapat mengingatkan kematian. Jadi kematian itu perkara besar. Kalaulah kita lihat kubur, dengan sendiri kita ingat kepada kematian. Dengan itu banyaklah ziarah kubur. Pergilah ke kubur, ziarah kubur, kerana kubur itulah kematian kamu. Apabila lihat kubur, dengan sendiri kamu akan ingat kepada kematian kamu. Dengan sendirinya kamu akan menjadi zuhud. Lihat kubur, ingat kepada kematian, dan kamu akan jadi zuhud. Hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ampun untuk ibunya. Ibunya itu ialah Siti Aminah binti Abdul Wahab. Itu ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah di situ dikatakan Allah tak izinkan. Lalu Nabi kata, biarlah aku dapat ziarah kubur ibuku. Kuburnya di Abwa, di antara kuburnya di Madinah. Kuburnya ialah kubur ibu Nabi ini di Abwa. Itu ibu Nabi ini wafat di kota Mekah. Jadi Nabi minta izin ziarah ke kubur ibunya. Nak Allah beri. Nabi gembira berziarah kuburnya. Apabila Allah beri, Nabi pun bersabda, pergilah ke kubur kerana ingat kepada kematian. Dalam bab yang lalu, sila-sila kamu ingat kepada kematian, kerana mati itu memulakan satu kehidupan dan membongkarkan segala kehidupan kamu. Kalau kehidupan kamu salah, terbongkar semua. Kalau kamu hidup betul pada kitab Allah dan Rasulnya, juga pun terbuka semua. Kitab itu dibuka dan dibaca satu persatu. Detik-detik hidup kita ini tercatat. Saat-saat hidup kita tercatat. Datang ke masjid pada malam ini tercatat. Ada tercatat pada tarikh waktunya. Itu sebagai saksi untuk orang itu masuk surga. Masuk surga itu Allah begitu adil kepada semua manusia. Bermakna Allah tidak ambil seorang itu seperti kita ambil ini letak dalam surga, ambil itu dalam surga. Tidak. Mesti ada evidence, mesti ada pembuktian yang terus, pembuktian yang cukup. Memang ahli surga itu, kalaulah ahli surga, memanglah dia ahli surga. Kalau dia ahli neraka, memanglah ahli neraka. Jadi di sini ingatkan, kerana ingat kematian itu akan menjadikan kamu zuhud dan sedar tujuan hidup sebenar. Hidup ini untuk mati. Orang kafir hidup ini untuk hidup. Apabila mati, selesai segala-galanya. Kita tidak. Kita hidup ini untuk mati. Apabila mati, kita mulakan hidup. Baru nak mula hidup. Dan hidup itu berterusan selama beribu-ribu tahun sampailah kita ke surga nanti, insya-Allah. Jauh beza. Kita apabila kita mati, kita tak ada mati. Mati itu hanyalah sebutan saja. Apabila mati, kita mulakan satu kehidupan. Orang kafir bila mati tamat satu kehidupan. Jauh berbeza. Kitab kita merangkumi ketika hidup dan ketika mati. Kitab kita Al-Quran, hadis-hadis Nabi merangkumi ketika hidup dan juga ketika mati dan ketika dalam kubur. Jauh berbeza dengan orang kafir. Lebih-lebih lagi orang itu ateis ataupun komunis yang tak mengaku adanya Tuhan. Tak ada. Semuanya tabiat alam. Alam ini wujud kerana tabiat alam. Wujudlah mengikut tabiat dia. Itu orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada pencipta yang Allah ciptakan segala-galanya. Itulah kita. Mati itu besar. Hadis Quran merangkumi ke semua dunia wal akhirah. Kita minta Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fil akhirah, wa qina azabannar. Minta selamat daripada neraka. Jadi selamat daripada neraka itu ialah orang yang memenuhi masa. Sebab itulah dikatakan
Ramai manusia rugi dengan masa hidupnya. Kerana apa? Kerana tak dapat masuk syurga. Rugi. Sesiapa yang masuk neraka dikatakan ulaika minal khasirin. Itulah orang-orang yang rugi kerana mensia-siakan masa yang diberikan oleh Allah. Allah kira cukup. Masa kamu hidup dunia ini cukup untuk menyampaikan diri kamu ke syurga. Tidak ada sebab. Tidak ada sebab. Jadi ingatlah kepada kematian. Pergilah ke kubur. Kalau ingat ke kematian, bermakna kamu bersedia menghadapi kematian. Kematian ini memerlukan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebab bekalan itu takwa. Nabi bersabda, apabila kamu mati nanti, kamu dihantar 3 perkara. Harta, keluarga dan amal soleh. 2 itu akan pulang. Harta kamu akan pulang, kereta mewah kamu akan pulang, keluarga kamu akan pulang. Tinggal bersama kamu amalan soleh. Itulah kita. Dan Allah bersumpah dengan masa itu, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Amalan soleh itu kekal bersama kita. Kekal bersama kita. Itulah bekalan. Jadi mati ini memerlukan bekalan daripada hidup. Semasa hidup sediakan bekalan. Hadis Nabi pun ada sebut, hidup dunia ini seperti musafir. Musafir mana tidak ada bekalan. Tak ada. Orang musafir ini tak ada bekalan. Tak ada. Jadi kita ini akan musafir ke akhirat. Jadi setiap musafir mustahil tak ada bekalan. Kalau tak ada bekalan, kelaparanlah nanti. Dan susah nanti. Begitulah juga kita ini seperti musafir hidup. Musafir menuju ke syurga kita. Tak ada bekalan, tak sampai. Kalau ada bekalan, lancar perjalanan. Jadi diingatkan kepada kita, kubur itu tanda kepada ingat kepada kematian kamu. Itu hadis. Daripada hadis inilah Imam Qurtubi letak satu tajuk, ingatlah kubur supaya kamu ingat kepada kematian. Dan hadis lagi menunjukkan, ingatlah kubur, pergilah ke kubur, kamu akan menjadi zuhud. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah satu hadis. Hadis ini diterangkan hadis tak kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melarang kamu dari ziarah kubur. Maka ziarah kubur kamu, kerana hal itu dapat membuat kamu zuhud terhadap dunia dan mengingat ke akhirat. Pergilah ke kubur, kamu akan ingat kematian. Pergilah ke kubur, kamu akan menjadi zuhud dunia dan ingat akhirat. Apa itu erti zuhud? Zuhud ini pada bahasanya kita berpaling daripada perkara yang kecil. Bagi kita berpaling, kita tak ambil berat pun perkara yang remeh-temeh. Itu zuhud. Ataupun disebutkan juga kita berpaling daripada perkara yang merugikan kita di akhirat. Apa perkara yang merugikan akhirat? Neraka, masuk neraka. Kita berpaling daripada perkara yang akan merugikan kita di akhirat. Itu mana zuhud. Zuhud, jadi itu pada bahasa zuhud, kalau pada istilahnya ialah mengambil dunia ini sekadar keperluan dan menitik berat tentang akhirat. Itu zuhud. Dunia ini dikecapi dengan nikmat, tak salah dikecapi. Allah anugerah kita jutawan, billionaire. Maknanya kita boleh gunakan itu semua untuk kecap dunia. Dan kita pun juga gunakan harta kita yang melimpah itu untuk capai akhirat. Itu zuhud. Jadi sesiapa pun boleh menjadi zuhud. Kaya akan menjadi zuhud. Miskin pun boleh menjadi zuhud. Kerana dikatakan juga zuhud ini, iaitu cukup apa yang ada dan tidak bersedih yang tiada pada tangan. Maknanya tak di tangan kosong, tak ada apa. Apa yang ada, setakat itu aja yang ada. Maknanya yang tak ada di tangan itu tidaklah sangat kita untuk cari. Maksudnya dunia yang ada tangan kita itu bermakna kita hanya ambil sekadar mengikut keperluan dan banyak menitikkan berakhirat. Sahabat-sahabat Nabi yang jutawan seperti Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat zuhud, iaitu mengutamakan akhirat lagi daripada harta yang mereka miliki. Harta itu disedekahkan.
kepada Nabi, kepada Allah dan Nabi, kepada apa saja jalan kepada diinfakkan kepada jalan Allah. Itu makna zuhud, iaitu mengambil dunia sekadar keperluan, tapi tidak tinggal dunia. Wa batari fima ataqallahu dal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat itu dengan harta kekayaan yang Allah anugerah kepada kamu, dan jangan lupa dunia yang Allah anugerah kepada kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagian kamu dunia. Dunia ini bermacam-macam keindahan, bermacam-macam mata benda, mata hayah, bermacam-macam benda. Apa yang ada pada kita, kita bersyukur. Kalau yang tak ada, kita tak berduka cita. Itu makna zuhud. Tak ada di tangan, tak berduka cita. Apa yang ada, kita bergembira apa yang ada dan bersyukur. Itulah zuhud yang boleh imbang dunia dan akhirat. Jadi kalaulah selalu pergi kubur, ingat kematian, jadi kamu akan jadi zuhud. Zuhud itu seperti mana Nabi bersabda, zuhudlah kamu di dunia supaya kamu berjaya di dunia ini. Tidaklah membuang masa yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Masa itu bukan diberi percuma, akan ditanya satu-satu masa. Sebelum bergerak kaki kita ditanya, buat apa masa muda, harta buat apa, barulah kita akan berlepas pergi nanti. Kalau tidak ditanya, masa itu akan ditanya satu persatu kepada kita. Kalau orang yang zuhud, masa itu di antara mencari harta dunia dan di antara beribadat kepada Allah. Carilah dunia seolah kamu akan hidup 1000 tahun. Beribadatlah pada malamnya seolah-olah kamu akan mati esok hari. Itulah di antara zuhud. Huraian ulama, berdasarkan kesepakatan ulama tentang ziarah kubur, tentang pergi ke kubur. Dahulu Nabi larang perempuan pergi ke kubur. Tapi setelah itu Nabi minta semua pergi ke kubur. Hadis tadi ada sebut, ziarahlah kamu ke kubur kerana mengingatkan kematian. Oleh kerana ingat kematian itu lagi besar, jadi pergilah semua ke kubur. Kalaulah kamu ini rasa sayangkan dunia, begitu cinta sangat dunia, pergilah ke kubur supaya kamu jadi zuhud. Jadi pergi ke kubur itu Nabi tidak sebut, tak sebut larangan, bermakna semuanya boleh ke kubur kerana nak capai ingat kematian. Ingat kematian itu lebih besar. Jadi lelaki boleh pergi ke kubur, perempuan boleh ke kubur, sesiapa saja boleh pergi ke kubur. Pergilah. Dahulu Nabi larang, sebenarnya Nabi larang perempuan ke kubur. Oleh kerana kubur itu tanda ingat kematian, dan mati itu adalah besar. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Antara besar itulah kematian kita. Jadi pergilah, tak kira sesiapa. Jagalah peradaban. Janganlah menjadi satu perkara yang menjadi haram di kubur. Maksudnya lelaki bercampur dengan perempuan ke kubur. Perempuan tidak menutup aurat, itu tak boleh, itu dikira haram lah. Tetapi pergilah dengan tata cara, dengan seperti mana yang digariskan oleh syariat Allah. Maknanya jangan bercampur. Dan pergi kubur jangan bercakap-cakap. Jangan bercakap pergi ke kubur, kerana kita merenungi kubur kita sendiri. Kita lihat kubur orang, tetapi sebenarnya itulah kubur kita. Itulah tempat kita akan tempat yang kita akan inap nanti. Dan di situlah kita akan berada lama kita beribu-ribu tahun nanti, selagi tak dibongkar. Bermakna beribu-ribu tahun. Sebab kita tak tahu bila akan berlaku kiamat. Kita siapa pun tak tahu. Kerana kiamat itu adalah rahsia Allah. Jadi Nabi minta pergilah ke kubur. Sedangkan dahulu Nabi larang perempuan ke kubur. Sekarang ini semua boleh. Kerana apa? Kerana untuk ingatkan kamu kepada kematian, dan supaya kamu ini jadi zuhud. Kalau tak ada zuhud, kamu akan kejar dunia. Akhirnya jadilah apa? Akhirnya alhaakumut
takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau tak ada zuhud, jadi macam seperti itulah, kejar dunia, kejar dunia, jadi sedar-sedarnya dalam kubur. Alhaakumut takar, kamu didalaikan kejar dunia, kejar pangkat, kejar harta, sehinggalah kamu lalai. Yang sebenarnya apa dah kejar itu lalai. Sedar-sedar dalam kubur, tak guna lagi, tak guna. Kenapa? Itulah kerana kamu tak ada zuhud. Kalau kamu ada zuhud, tak jadi macam tu. Dunia kejar, batas ada 5. Sampai zuhur, salat zuhur, kejar lagi. Sampai batas asar, salat asar, kejar lagi. Ada maghrib, salat maghrib. Tapi kalau orang kejar-kejar, tak ada batas itu, dia tak kira. Kerana tidak ada zuhur. Itulah utamanya zuhur, sehingga disebut pergilah ke kubur supaya kamu jadi zuhur. Janganlah masuk kubur, ketika dalam kubur lah kamu sedar bahawa kamu tak buat itu, tak buat ini. Itu tak guna lagi. Kalla sawfa ta'lamun. Itu biasanya orang kafir lah, kejar dunia ini sampai tidak ada batas-batas waktu solat. Itu diingatkan kepada kita. Dan kubur itu hendaklah, Nabi bersabda, berziarah kubur kamu. Itu sifat umum, tak kira lelaki dan perempuan. Jadi lelaki perempuan pergilah kubur dan jagalah peradaban. Kalau bercampur jadi haram. Jadi imam-imam hendaklah bernasihat kepada umat-umat ataupun siapa yang datang ke kubur. Letak peraturan supaya datang kubur itu penuh dengan insaf, semata-mata untuk ingat kematian, semata-mata untuk jadi zuhud, semata-mata untuk sedar, semata-mata untuk taubat, semata-mata untuk cari ketenangan ke apa ke. Itu sebenarnya kubur. Kerana kita hanya sejengkal saja dengan mereka. Mereka di bawah, kita di atas. Mereka di alam barzakh, kita di atas, sejengkal saja. Kalau orang yang menghadap, menjiwai ada kesan kubur, seperti Nabi. Bagaimana Nabi ini menjiwai, menghayati kubur apabila masuk perkuburan. Nabi dan sahabat, apabila Nabi masuk perkuburan, Nabi ini khusyuk, tak berkata apa-apa, seolah-olah ada burung di atas kepala Nabi. Maknanya burung pun tak bergerak. Nabi khusyuk sehingga burung pun tak bergerak, seperti ada burung di atas kepala Nabi. Khusyuknya Nabi di kubur, menjiwai kubur. Dan Nabi berpesan, berdoalah kamu daripada azab kubur. Nabi pun baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Itu Nabi. Perlu kau Nabi minta azab daripada kubur? Sebenarnya Nabi ini untuk mengajar kita, Nabi ini untuk menyelamatkan kita daripada azab kubur. Apabila nikmat terbesar kita dengan Nabi, kita ikut apa yang Nabi lafaz, kita ikut doanya Nabi, berdoa. Itulah nikmat kita, di antara nikmat kita dengan Nabi. Walaupun Nabi dah lama wafat, itu jasad, tetapi kenabian tak akan luput, kenabian Nabi tak akan hilang sampai kiamat. Yang wafat itu nak jasad, kerana Nabi pun seorang manusia. Tapi kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan luput, tak akan luput sampailah bila turun Nabi Isa alaihissalam bunuh Dajjal. Adakah Nabi Isa ini akan mengambil hukum daripada kitabnya? Tak. Dia, Nabi Isa turun pada zaman tempoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempoh Nabi Isa dah luput, dah habis. Dia turun pada zaman Nabi, dia kena ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena ikut Al-Quran, kena ikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita. Jadi Nabi begitu sekali Nabi masuk dalam kubur, begitu khusyuk. Begitulah juga dengan kita. Kalaulah kita datang kubur, hendaklah khusyuk seperti ada burung di atas kepala. Kerana khusyuknya menjiwai, menghayati kubur. Dan kubur itu adalah untuk kita ingat bagaimana kita
meneruskan kehidupan selepas kita mati ini. Mati itu hanya sebutan. Apabila mati, kita memulakan kehidupan. Jangan terpengaruh dengan orang kafir. Mati itu putus segala-galanya, tamat segala-galanya. Kita mati baru nak mulakan kehidupan baru. Ingat, itulah kata pergilah kubur, tak kira lelaki dan perempuan. Diriwayatkan Ali bin Abi Talib, sesungguhnya ia pergi ke satu kubur. Setiba di sana Sayyidina Ali ini berkata kepada penghuni kubur. Jadi Sayyidina Ali ini dia datang ke satu perkuburan bersama sahabatnya, dan Sayyidina Ali seperti dia ini bercakap dengan ahli kubur, dan ramai sahabat yang mendengar. Sebab Sayyidina Ali ini untuk memberi nasihat kepada sahabat-sahabat yang lain. Wahai para penghuni kubur, kabarkanlah kepada kami tentang kamu, atau kami akan kabarkan kepada kamu. Kalau kabar daripada kami ialah harta kamu sudah dibahagi-bahagikan, isteri-isteri kamu sudah menikah lagi, dan orang-orang miskin sudah diberi tempat tinggal oleh kaum selain daripada kamu. Demi Allah, seandainya mereka boleh menjawab, mereka akan menjawab. Apa mereka akan menjawab? Bagi kami bekal yang paling baik hanyalah takwa. Itu Sayyidina Ali datang ke kubur seperti dia bercakap kepada ahli kubur. Wahai ahli kubur, apa khabar kamu? Adakah kamu nak tahu khabar kami? Kalau khabar kami, isteri kamu dah kahwin, harta kamu dah bahagi, anak-anak kamu semua dapat tempat yang diberi oleh orang kaum kerabat kamu yang lain. Itu khabar daripada kami. Lalu Sayyidina Ali tanya pada sahabatnya, apakah yang akan dijawab oleh ahli kubur ini kalau kamu akan dengar? Sayyidina Ali pun menjawab, mereka akan jawab, sebaik-baik bagi kami yang bekal yang paling baik ialah hanyalah takwa. Seperti mana Allah berfirman, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu pada ringkasnya ialah takut kepada Allah, melakukan apa yang diperintah oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarang. Takwa itu yang tertinggi. Daripada takwa itulah kita menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Takwa ini wajib kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, takwalah kamu kepada Allah, semoga kamu ini berjaya. Takwa kepada wajib kepada semua. Orang kafir hendaklah bertakwa kepada Allah, dan dia kena tinggal kekafiran, dan hendaklah dia menganut, berpegang kepada agama Allah. Itu takwa. Nabi sendiri diperintah, ya ayuhan nabi taqillah, wahai nabi, takwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Dan diingatkan kepada kita semua setiap hari Jumaat, khatib akan beri pesan, aku pesan diri aku dan diri kamu semua, wahai jemaah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya takwalah kamu kepada Allah, dan dibaca ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Besarnya takwa dalam kehidupan. Jadi orang kubur nanti pun itu yang dia akan cakap. Kalau daripada kami, bekal terbaiklah takwa. Daripada takwa itulah kita melakukan amalan saleh. Kalau tak ada takwa, bagaimana nak melakukan amalan saleh? Sebab takwa itu ialah Allah. Ialah Allah. Kita buat amalan saleh kerana Allah. Buat apa saja kerana Allah, itu kerana ketakwaan kita kepada Allah. Apa saja kita buat kerana ketakwaan kepada Allah. Daripada takwa itulah berbagai-bagai amalan saleh yang kita lakukan. Tak kira apa saja amalan saleh, itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Itulah yang yang dipesan oleh orang-orang yang mati kepada kita. Kalaulah mereka itu menjawab dan kita mendengar perkataannya, tetapi kita setakat itu sahaja. Apabila dah wafat, dah mati, terputus, tidak ada apa-apa lagi,
Dan yang adanya disebut beberapa perkara yang disebut bila dah mati terputus kecuali sedekah jariah, ilmu yang memanfaatkannya, dan anak soleh yang mendoakannya. Dan ada beberapa lagi yang disebut dalam hadis-hadis yang lain. Banyak perkara yang berterusan apabila kita mati nanti. Bukan setakat 3 itu saja, ada lagi yang lain, hadis-hadis yang lain. Ada ingat kepada kita satu lagi, adakah orang di kubur itu mendengar apa yang dikatakan kepadanya? Orang dalam kubur dia mendengar dan tak lebih daripada mendengar. Maknanya sekadar mendengar sahaja, dia tidak boleh berbicara dengan kita. Dia dengar, tetap dengar. Dia dengar dan setakat dengar sahaja, tak boleh bercakap-cakap dengan kita, kecuali dia menjawab salam. Tapi kita yang tak dengar. Jawab salam, setakat itu sahaja. Kalau kita beri salam, dia akan jawab. Sebab itulah, kalaulah masuk perkuburan, hendaklah beri salam, doa kepadanya setidak-tidaknya Al-Fatihah, apa saja surah yang kita ingat, Qul huwallah, apa saja, itu di antara adab. Kalaulah datang ke kubur tak baca apa-apa, bermaknanya seperti kambing itik datang tawaf terus pulang. Sebab apa? Sebab persaudaraan kita besar, persaudaraan kita tak putus. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan kita tak akan putus antara hidup kepada yang mati, yang mati kepada yang hidup tak akan putus. Iaitu apa yang tak putus? Doa. Dia disebut al-walus salih ya do'alah. Doa itu merangkumi semua, tak kira sesiapa, anak yang soleh, sahabat, kaum kerabat, itu doa. Dan mereka dengar tak? Mereka dengar. Dan mereka hanya setakat mendengar sahaja. Sebab berpandukan kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata-kata kepada orang-orang kafir, orang kafir yang mati dalam perang Badar. Nabi berkata dengan mereka, kamu dapati aku dapat benar apa yang diingin Allah. Lalu Sayyidina Umar Khattab berkata, dengar tak? Mereka dengar tak? Mereka dah mati ya Nabi Allah. Nabi menjawab, mereka dengar dan tak lebih daripada mendengar. Itulah adab. Kita datang ke kubur bukan setakat untuk kita insaf, bahkan memberi manfaat kepada orang-orang yang sedang di alam barzakh. Lebih-lebih lagi itu adalah ibu dan ayah kita ataupun kerabat yang terdekat dengan kita. Banyak manfaatnya, bukan setakat kita sahaja, dia pun turut mendapat manfaat daripada kita. Dan diingatkan juga kepada kita, daripada tajuk itu dia ingatkan, pergilah ke kubur. Jadi pergi ke kubur ini bukan setakat menjadi kita insaf menyedari. Ulama kita kata amat digalakkan kubur, kerana kubur itu akan menjadikan kamu berubah. Kalaulah manusia ini kalau ingin berubah daripada baik kepada lebih baik, daripada buruk kepada yang baik, kepada yang baik, buruk kepada yang baik. Sebab kita tak tahu daripada baik untuk menjadi lebih baik, daripada soleh untuk tambah lagi amalan soleh, daripada yang tak rajin, tak gemari, dahulu malas datang ke masjid, nak ikut seperti orang lain. Jadi ulama kita kata pergilah ke kubur kalau nak ubah itu semua. Tapi pertamanya, kalaulah nak ubah diri kamu seorang lebih baik kepada yang lebih baik lagi, sentiasalah yang pertamanya, sentiasalah mengaji di majlis ta'lim, mendengar nasihat, pelajaran, peringatan orang-orang saleh dan sebagainya. Hal itu akan menjinakkan hati kamu kepada menggemari amalan saleh. Itu yang pertama. Azan dulu. Itu yang pertama. Maknanya kalaulah itu tidak melunakkan hati kamu, mendengar nasihat, datang tak, kemana lagi nak pergi? Ia berkaitan dengan kubur. Berkaitan dengan kubur. Kalaulah tak bergerak, tak guna juga hati, tidak menjadi kata lembut, masih lagi keras. Kalaulah begitu, pergilah, ingatlah kepada kematian. Ingat kepada kamu
Dan hayati betul-betul. Hayati. Baca buku kematian. Apa yang ada disebut. Bagaimana dikuburkan. Apa yang berlaku. Sebaik saja dimakamkan, dikuburkan. Hayati betul-betul. Semoga hati kamu lunak. Seperti mana ada seorang wanita bertanya Siti Aisyah. Bertanya, wahai Aisyah, bagaimanakah cara untuk melunakkan hati? Sebab aku begitu sukar untuk menggemari amalan soleh. Bagaimana untuk lunakkan hati? Aisyah berkata, banyaklah ingatkan kematian. Sering-seringlah ingat kematian, nescaya hati kamu akan lunak. Setelah menurut apa yang dinesak oleh Aisyah. 3 hari kemudian dia datang, dia jumpa, ucap terima kasih. Sekarang aku pulang, aku hayati kematian. Hayati dan menjauhi kematian. Sebab seperti diingatkan, kita mati, kita mulakan kehidupan. Mula sekalinya apa? Apabila kita wafat, kita berbicara dengan muka dan nakir. Adakah semua akan lepas dengan muka dan nakir? Bukan semua boleh lepas. Yang boleh lepas muka dan nakir itu balik kepada masa dia hidup, iaitu beriman dan beramal soleh. Itu yang boleh lepas. Orang kafir boleh ke lepas? Jauh sama sekali. Nak menjawab pun tak boleh. Bagaimana dengan kita? Kita insya-Allah. Sebab Allah dah tetapkan kepada kita ini boleh menjawab kepada muka dan nakir. Itu orang Islam saja. Allah dah tetapkan. Dan semakin teguh dengan amalan. Yang menjawab itu keimanan dan juga amalan soleh, bukan kita. Kalau dah ikut kita, semua orang boleh jawab. Seperti orang kafir, kalau tanya dia pada hari ini, siapa Tuhan orang Islam? Dia boleh jawab Allah. Bahkan dia boleh lafaz la ilaha illallah. Orang Islam kata, siapa Nabi orang Islam? Dia boleh jawab Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengarang kitab Nabi berjilid-jilid. Mereka mengarang tafsir Al-Quran berjilid-jilid. Tetapi dalam kubur nanti, adakah mereka boleh menjawab? Boleh ditanya muka dan nakir? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana tak ada iman. Dan menjawab itu iman dan amalan soleh. Allah dah tetapkan kepada kita saja yang menjawab, kerana kita beriman. Dan ada juga amalan soleh. Bagaimana nak menjawab? Adakah kita menjawab lancar? Itu kata menghayati kematian yang pertama sekali yang kita akan tempuh. Itu. Kalau boleh jawab, kubur itu akan menjadi taman syurga. Kalau tak boleh jawab, tak tahulah nak kata apa, kata jawab disebut dah, jadilah jurang neraka kalau tak boleh jawab. Tapi orang Islam ini terlalu banyak rahmat di kubur nanti, terserahlah kepada Allah. Jadi itu sebenarnya. Jadi menjawab itu ialah iman dan beramal soleh. Iman semakin meningkat, semakin kukuh. Amal soleh juga boleh ditambah dan sentiasa boleh ditambah. Jadi semua itu akan membolehkan kita berjawab lancar dan bahkan bersedia nak jawab, duduk dah bersedia. Dan kalau dah orang itu kedudukannya tinggi, bukan setakat menjawab, dia berbahas dengan muka dan nakir. Muka dan nakir, siapa yang bertanya, dia pula tanya muka dan nakir. Itu tengoklah keadaan, bergantung kepada keadaan seseorang. Kalau kita cukuplah setakat boleh menjawab apa saja yang ditanya oleh muka dan nakir. Jadi perkara itu, jadi dia hayati betul-betul. Lalu dia jumpa Sina Aisyah. Apa dia kata? Aku sekarang sudah berubah. Hati aku lunak menggemari amalan soleh. Itulah besarnya ingat kepada kematian. Bukan saja setakat pergi, bukan saja disebut tadi. Kalau dah tak jadi juga, yang ketiga, yang kalau tak jadi juga, tunggulah orang dalam keadaan nazak. Kalaulah kamu ingin berubah, ingin insaf, sedar, seperti mana disebut tadi, alhaakumut takasur, tak mahu dalam kubur itu barulah sedar. Sedarlah sekarang, jangan sampai pada kubur kamu nak sedar, itu tak buat, ini tak buat. Itu dah jadi sia-sia. Pergilah, tunggulah orang yang sedar nazak. Jadi kalau kamu tunggu orang nazak, kalaulah orang nazak itu orang yang soleh, kamu akan lihat tanda-tanda kesolehan.
Adakah sama orang soleh, orang kafir ni, orang Islam ini ketika nazak? Tak sama. Jadi orang, kalau kamu lihat orang itu orang soleh, orang Islam, kamu akan lihat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda hadis Nabi, semua akan lihat bagaimana dia menghadapi ketika itu. Menghadapi ketika itu sebab tak sama dengan orang kafir. Jadi orang yang soleh ini ada tanda-tanda kesalehan. Mungkin mukanya jernih, dan ada seperti mukanya bercahaya.
Kita sambung lebih kurang 3 minit. Menyaksikan orang ketika nazar, tak kira lah ketika orang soleh ataupun orang yang sebalik itu. Kalaulah orang di sebalik itu juga akan mendatangkan keinsafan, kerana menyedarkan kita dengan kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Apabila kita lihat orang soleh, akan kita pun akan mahu seperti yang orang yang baik itu. Apabila kita lihat orang baik, kita pun menjadi yang baik. Apabila kita lihat yang buruk, kita pun tak mahu yang buruk. Sebab itulah, lihatlah kepada orang yang tunggulah orang ketika nazar. Kerana menyaksikan ketika orang yang nazar itu, kamu tidak tertarik kepada kenikmatan dunia. Jadi membuatkan kamu selalu gelisah memikirkannya, membuat mata enggan tidur, menjadikan kamu tidak manjakan tubuh. Manjakan tubuh maksudnya tidur tengah malam tanpa bangkit untuk tahajud. Sedangkan Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madadi'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang saleh ini tak akan manjakan tubuhnya. Jadi istilah manjakan tubuhnya itu ialah mereka akan bangun tengah malam. Jadi kalau manjakan tubuh, maknanya layan aja tidur. Tidur itu layan sampailah ke subuh. Maknanya bangkitlah tengah malam. Bangkit tengah malam, bangkit seorang-seorang. Seperti juga kamu berada dalam kubur. Sebab tahajud itu cahaya kamu dalam kubur nanti. Cahaya kubur yang bercahaya dalam kubur nanti. Itulah Nabi-Nabi semuanya bertahajud. Tak ada Nabi yang tak bertahajud. Begitu juga dengan sahabat-sahabat, imam-imam besar, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Mereka tak pernah tinggal tahajud. Imam Abu Hanifah sampai terkenal orang yang bertahajud kerana orang nampak cahaya. Apabila tengah malam nampak cahaya tempat dia beribadat. Wallahu a'lam. Itulah kalau kita saksikan orang yang sedang nazar. Kita akan lihat bagaimana kematian itu diragut oleh malaikat maut. Dan seterusnya, kalaulah ketiga-tiga tali masih lagi tak lunak, pergilah ke kubur. Seperti mana tajuk ini. Kalau tak lunak dengan orang mengajar, nasihat, ingat kematian dan lihat orang yang nazar. Kalaulah masih lagi tak lunak, tak jinak hati, pergilah ke kubur dan saksi pengkuburan itu. Kerana itu dapat akan melunakkan hati kamu. Kerana perkara itu kerana menyaksikan itu tidak sama dengan cerita. Sebab menyaksikan secara langsung, hal itu lebih berkesan kepada diri kamu. Kalaulah kamu seorang Islam, kamu akan merasakan sesuatu yang tak kena dengan diri kamu. Apa lihat orang itu dikebumikan, mesti akan terasa. Sebab kita ini banyak dengan kesalahan-kesalahan, jadi kita terasa kesalahan itu. Bagaimana nak masuk kubur sebagai seorang yang salah? Masuk kubur dengan banyak salah menjadi masalah, banyaklah masalah. Masuk kubur tiada salah, tidak adalah masalah. Itulah kubur. Kalau dah giliran kita nanti, kita tak ada salah. Maksudnya salah di situ maksudnya ada salah, tapi salah itu kerana tak sengaja, salah yang selalu diampunkan oleh Allah. Jadi kita masuk tidak ada salah, tidak adalah masalah. Seperti kita dipanggil ke mahkamah, tapi kita bukan salah, dipanggil bukan sebagai seorang yang salah. Apa kita takut? Kita takut dibicarakan, kita tak takut kerana memang kita tak salah. Bagaimana kalau orang itu memang dia salah, dipanggil ke mahkamah, didakwa dia apa, memanglah dia akan banyak masalah kerana dia seorang yang salah. Jadi kita ingatkan diri kita, kita lihat saja orang yang dikebumikan, kita terasa diri kita banyak mana salah kita, banyak mana baik kita nanti. Kerana perkara itu tak sama dengan yang kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita itu tak sama melihat dengan mata kepala sendiri. Itulah besarnya
lihat perkebunian di kubur. Tapi kalau kita lihat pada hari ini, ada juga orang datang ketika perkebunian jenazah, campur lelaki perempuan bercakap tak berhenti. Yang paling ketara, yang tak baiknya ialah masih lagi sibuk dengan handphone, masih lagi nak tangkap gambar. Orang mati pun nak tangkap gambar, nak tangkap gambar suasana perkebunian. Apa yang boleh kita kata astagfirullah, astagfirullah. Bukan tempatnya untuk berpegang, untuk tangkap gambar ketika saat itu. Saat itu hayatilah diri kita ini. Banyak salah diri kita ini. Bagaimana kita nanti tengoklah kubur itu besar mana, besar, dan dia akan menjadi lebih besar. Jadi itu di antaranya. Setengah-setengah satu tempat. Apabila sampai di kubur, imam seperti berkhutbah. Kerana apa? Kerana seperti berkhutbah dengan suara yang tegang, dengan suara lantang, supaya jangan guna gadget itu ketika suasana ini. Apa berkhutbah, simpan. Jangan sekali nak ambil gambar dan tangkap, bukan masanya. Itu sepatutnya hayati, tengok orang yang dikebumikan itu. Manalah tahu dia itu memberi pedoman, petunjuk kepada kita kerana dia orang yang soleh. Kerana memberi pedoman, orang yang soleh ini sentiasa memberi keberkatan kepada kita. Orang soleh ini sentiasa ada keberkatan dia. Di akhirat nanti, antara orang yang boleh beri syafaat ialah orang soleh. Orang yang soleh yang boleh manfaatkan nanti. Tapi syafaat itu bersayalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah disebut di sini. Kalaulah nak berubah sampai pergi ke kubur, tengok sendiri. Kalaulah tak jadi juga, pertama, kedua, ketiga, keempat tak jadi, bagaimana? Ulanglah balik. Ulanglah. InsyaAllah sampai akhirnya akan dapatlah hidayah Allah yang Allah akan beri kepada sesiapa saja. Ulang balik kalau tak dapat. Terasa tak juga, ulanglah lagi. Sebab istighfar diistighfarkan lagi. Itu cara kita. Sebab kita ni, kita tak tahu adakah kita sudah baik, adakah kita sudah cukup. Maknanya ke kubur itu untuk semua, tak kira sesiapa. Orang soleh, lebih lagi orang, jadi ke kubur ni biasanya orang yang soleh. Kenapa orang soleh selalu ke kubur? Kerana dia nak tambahkan amalan soleh. Kenapa orang yang lain jarang? Ada juga kerana dia nak taubat. Itu bergantunglah kepada diri. Asalkan niat itu memang untuk berubah sebelum mati, sebelum dikuburkan. Memang untuk berubah sebelum dikuburkan, sebelum dimatikan. InsyaAllah Allah akan beri hidayah. Beri hidayah, memimpin kita. Yahdillahu man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah akan beri hidayah kepada siapa saja ke jalan yang lurus. Itulah yang dapat saya sampaikan pada tempat ini. Kita akan sambung lagi bab yang lain. Yang baik itu adalah hidayah Allah yang boleh pada saya sendiri. Kita tangguh sesi ini dengan sedekah, dengan kafarah surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.